Okey, Assalamualaikum. Okey, kita jumpa lagi dalam kelas sains tahun 6. Jadi, minggu lepas kita dah tengok kemahiran proses sains yang pertama sehingga yang ke-6. Okey, daripada memerhati sehingga berkomunikasi. Jadi, hari ini kita nak tengok kemahiran yang seterusnya sehingga kemahiran proses sains yang ke-12. Okey. Kena ingat semasa tahun 6, kemahiran proses sains ni kita dah belajar, jadi cuma ulang kaji sahaja. Okey, jadi kamu dah sedia untuk meneroka kemahiran proses sains yang seterusnya? Okey, bagus. Jom kita tengok. Okey, sebelum kita mula, pastikan kamu mempunyai buku teks sains tahun 6, buku tulis sains panjang, buku panjang kita ada 2 buku panjang, satu untuk bahasa Melayu, satu lagi untuk sains. Jadi pastikan kamu tak tertukar antara buku sains dan buku bahasa Melayu. Okey, seterusnya alat tulis. Okey? Okey, jom. Okey, objektif pembelajaran hari ini pada akhir sesi murid-murid iaitu kamu akan dapat kita akan tengok kemahiran proses sains menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Okey, nampak macam banyak, tapi sebenarnya kesemua kemahiran ni dalam satu eksperimen dia digabung. Kita gunakan semua ni untuk mengeksperimen. Jadi kalau kamu dah kuasai kesemua kemahiran ni, kalau nak buat uji kaji dah tak ada masalah. Okey, kita tengok kelas kita hari ini. Okey, kita tengok yang pertama, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, menggunakan perhubungan ruang dan masa ni ialah memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu, berat dan jisim dengan masa. Okey, maksudnya bila kita dalam sains kita akan perhatikan apa yang berubah terhadap objek tersebut. Okey, contohnya macam buah apple ni kan. Ini saya ambil daripada dalam buku teks sains tahun 4. Okey, macam buah apple ni, apple hijau. Okey, dalam masa 1 bulan, itu dia kata perhubungan ruang dan masa. Maksudnya dalam tempoh dalam satu tempoh, sama ada 1 hari ke 2 minit ke. Yang ni dalam selepas sebulan, buah apple ni dah berubah. Okey, jadi maksudnya yang berubah tu dia punya warnanya berubah, bentuknya berubah. Jadi dia perubahan dari segi warna, dia punya bentuk, dan kalau kita boleh guna dari rasa, dia punya rasa. Okay, contoh yang kedua, ini yang sebulan. Kalau dia punya perubahan tu dalam masa yang singkat, contoh lilin. Kalau kita baru beli lilin tu elok je kan, berbentuk silinder kan. Tapi bila kita dah bakar, dalam beberapa minit dia akan berubah. Okey, berubah dari segi dia punya saiz. Maksudnya tadi panjang, bila kita dah bakar lama-lama dia semakin pendek. Itu maksudnya perhubungan ruang dan masa. Okey. Okay, tengok contoh. Perhatikan perubahan yang berlaku kepada ketulan ais yang diletakkan pada suhu bilik. Okey, suhu bilik suhu biasalah 26, 27, 25. Okey. Kemudian diletakkan di atas meja ke kat mana ke lepas 5 minit. Okey, masanya 5 minit. Kita tengok apa yang berubah dekat ais tu. Bentuk ais tu dah berubah kan. Okey, bentuk ais menjadi tidak sekata dan saiznya mengecil. Itu jadi perhubungan ruang dan masa ialah perubahan bentuk dan saiz ais selepas 5 minit. Okey, kita nak ceritakan apa yang berubah dalam masa yang ditetapkan. Okey, bentuk dan saiz ni ialah parameter. Okey, bentuk dan saiz ialah parameter. Parameter ni penting untuk mengenal pemboleh ubah. Okey. Okey, seterusnya. Kemahiran yang seterusnya ialah mentafsir data. Okey, mentafsir data ialah keterangan yang betul tentang objek atau
peristiwa. Maksudnya kita nak ceritakan tentang objek atau peristiwa. Okey, kita nak tafsir. Okey, contohnya Adam telah membuat catatan cuaca dari 10 hingga 16 Januari. Okey, 10 sampai 16 Januari dia dah tuliskan cuaca. Okey, cerah, hujan, berawan dan hujan. Jadi berdasarkan carta di atas, kita nyatakan sama ada betul atau salah. Bilangan hari cerah adalah sama dengan hari berawan. Betul ke? Bilangan hari cerah adalah sama dengan hari berawan. Jadi kena kiralah. Cerah ada 2, berawan ada 2 hari. Jadi penyataan yang pertama ni ialah betul. Okay, kemudian keadaan cuaca sepanjang minggu ialah hujan. Okay, jadi betul ke? Sepanjang minggu tu hujan. Jadi kita tengok carta tu. Okay, ada cerah, ada berawan. Jadi penyataan yang kedua ni ialah salah. Okay, kemudian cuaca cerah diikuti dengan hujan pada keesokan harinya. Jadi yang ni kita tengok macam mana? Kita tengok mula cerah, esoknya tu hujan. Okay, baru 1 hari. Jadi kita tengok yang kedua pula. Cerah, lepas tu hujan. Jadi kita boleh kata penyataan ini betul. Okay, jadi itu ialah mentafsir data. Ke dalam sains dia mesti ada data. Okay, sama ada dalam bentuk jadual ke, penyataan ke, gambar rajah ke, itu ialah data. Okay, yang seterusnya. Peratus, kita tengok dia bagi carta pi. Jadi dia punya tafsiran data, udara mengandungi 78% gas nitrogen. Jadi kita tengok dalam udara ni, yang paling besar ni ialah gas nitrogen. Jadi kita ceritakan yang paling kalau kita nak cerita semua banyak, jadi kita ceritakan yang paling obvious, yang paling ketara. Jadi yang paling ketara ialah yang paling banyak. Jadi yang paling banyak ialah gas nitrogen. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Purata tinggi murid lelaki tahun 4 adalah lebih tinggi daripada murid perempuan. Okey, jadi ni purata tinggi. Tahun 4 ada 4 kelas. Jadi tahun 4 ni yang lelaki tinggi. Ya, tahun 4C ni je yang lelaki rendah. Okey, 4D lelaki tinggi. Jadi puratanya lelaki lebih tinggi daripada perempuan. Jadi pentafsir data ni kita boleh katakan macam kita nak ceritakan tentang data tu dalam satu ayat. Jadi bila orang dengar, kita tahu oh macam tu. Tak adalah macam nak kena buat karangan panjang. Okey. Kemudian ini gambar rajah tentang katak. Jadi kita buat tafsiran data. Kitaran hidup katak terdiri daripada 4 peringkat. 1, 2, 3, 4. Okey, itu mentafsir data. Okey, contoh lagi. Kita bagi jadual. Bagi jadual kita tengok. Okay, bila dapat je jadual, awak kena kenal pasti dia punya apa isi jadual tu. Jadi kita tafsir data. Jarak yang dilalui oleh guli pada saat yang ke-10 ialah 112. Ini sebenarnya macam pemerhatian lah juga. Kita tafsirkan apa yang kita perhatikan. Okey, kalau kita tengok jadual, cakaplah yang paling banyak. Okey, jarak yang paling pada jarak ke-10 yang paling banyak ialah 112. Okey. Okey, jadi kalau awak dapat ni mentafsir bilangan haiwan peliharaan dalam kalangan murid 4 kenanga. Kita baca soalan, rajah menunjukkan carta palang haiwan peliharaan yang dimiliki oleh murid 4 kenanga terdiri daripada 32 orang murid. Jadi bagi graf, kita kena kenal pasti pemuli ubah manipulasi dan pemuli ubah bergerak balas. Jadi kalau tengok sini, arnab, kucing, ikan dan burung. Jadi yang paling banyak ialah ikan. Jadi kita ceritakan yang paling banyak. Murid 4 kenanga lebih ramai memelihara ikan berbanding arnab, kucing dan burung iaitu seramai 7 orang. Jadi kita ceritakan yang paling banyak, lepas tu kita bandingkan. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Mendefinisi secara operasi. Maksudnya kita berikan maksud terhadap penyataan tentang satu konsep.
tentang apa yang dilakukan dan apa yang diperhatikan. Okey, contohnya, ini Daniel, dia tanam menyemai biji benih bendi. Okey, mula-mula dia semai. Selepas 3 minggu, okey, apa yang dia buat selepas 3 minggu? Dia kira daun yang terdapat pada anak pokok bendi. Okey, dia dah semai, dia kira. Okey, lepas tu, okey, dia kira itu ialah mendefinisi secara operasi. Pertumbuhan biji benih boleh didefinisikan sebagai bilangan daun yang terdapat selepas 3 minggu. Kemudian dia ukur pula tinggi. Okey, jadi yang mengukur tinggi ni, Daniel mengukur tinggi anak benih. Apa yang Daniel buat ni boleh didefinisikan sebagai ketinggian anak pokok selepas 3 minggu. Okey, kita definisikan apa yang kita lakukan, apa yang kita perhatikan. Okey, mengawal pemboleh ubah. Pemboleh ubah ada 3, manipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Okey, jadi kita perlu tahu untuk mengawal pemboleh ubah. Contohnya eksperimen yang dijalankan. Okey, dia telangkupkan bekas balang kaca ni dalam masa seminit, lilin padam. Jadi dia nak mengawal pemboleh ubah, kita nak tengok bila paling cepat padam atau paling lambat padam. Jadi dia ubah. Pemboleh ubah yang dikawal ialah saiz balang. Dipakai balang kecil dan balang besar. Jadi bila dia ukur balang kecil dengan balang besar ni, ada tak sama tak dia punya masa dia padam. Jadi ini ialah mengawal pemboleh ubah untuk mendapatkan hasilnya. Jadi bila dia guna balang kecil dengan balang besar, dia tengok balang kecil tu lebih cepat padam berbanding balang besar. Jadi ini ialah pemboleh ubah. Yang diubah awal-awal ni ialah pemboleh ubah manipulasi. Hasilnya nanti itu ialah bergerak balas. Okey, hasilnya balang besar ni lilin tu lambat padam. Okey, itu pemboleh ubah. Kemudian membuat hipotesis. Hipotesis ni ialah membuat pernyataan umum tentang hubungan di antara pemboleh ubah. Jadi dia mengaitkan antara pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Kita kaitkan, buatkan hubungan. Kalau kita jawab soalan, kita boleh guna ayat semakin. Okey, semakin panjang, semakin bertambah saiz guli, semakin bertambah masa. Contoh macam itulah. Jadi kita tengok yang ni, gelang getah yang manakah mudah diregangkan. Jadi objeknya gelang getah. Dia ada 2, gelang getah nipis dan gelang getah yang tebal. Jadi dia buat hipotesis gelang getah nipis lebih mudah diregangkan. Ini contoh hipotesis. Hipotesis ni dia tak semestinya betul. Ini ialah gambaran awal, pernyataan awal. Kita boleh uji. Kalau kita kata gelang getah nipis lebih mudah diregangkan. Jadi kita buat uji kaji, kita cuba regangkan. Nak tengok betul tak pernyataan hipotesis kita tu. Okey. Jadi tengok yang contoh yang kedua, mainan wayang kulit. Semakin jauh kedudukan patung daripada sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Ini membuat hipotesis menggunakan semakin. Dikaitkan pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi pemboleh ubah manipulasi dia ni, yang ni saiz bayang-bayang ni ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, menentukan hipotesis dalam satu penyiasatan. Okey, hipotesis kita ada, kita buat uji kaji kipas dan air. Okey, kita tengok yang manakah lebih cepat sejuk. Okey, kita letak satu dekat kipas, satu jauh dengan kipas. Jadi kita buat hipotesis. Pernyataan awal sebelum kita uji tu, kita buat pernyataan awal. Kita uji dulu, kita rasa kita boleh kata gelas yang berada dekat dengan kipas lebih cepat sejuk berbanding jauh. Jadi semakin dekat gelas dengan kipas, semakin kurang masa yang diambil untuk sejuk. Jadi kita ujilah, tengok betul tak. Bila kita uji, kalau betul tu maksudnya hipotesis kita tercapai lah. Okey, mengeksperimen. Mengeksperimen ni ialah kita gunakan kemahiran yang daripada kemahiran memerhati tu, mengelas, membuat eksperimen, membuat inferen, berkomunikasi, meramal, okey, hubungan ruang dan masa, mendaftar data,
sampailah yang akhir sekali dan kita jalankan uji kaji. Okey. Okey, jadi kita tengok apa itu mengeksperimen. Okey, kita mulakan dengan merancang eksperimen. Bila kita merancang eksperimen, kita mengenal pasti masalah. Contohnya, bila kita kat dapur, kita masak bancuh gula atau bancuh garam, kita tengok bila kadang-kadang bila kita bancuh, cepat pula garam atau gula tu larut. Kadang-kadang lambat pula. Jadi masalahnya, kita kena pasti masalah, adakah kuantiti air yang bertambah boleh mengurangkan masa garam larut. Okey, jadi kita buat hipotesis. Hipotesis kita rasa mungkin semakin bertambah air, kuantiti air, semakin berkurang masa untuk garam larut. Jadi daripada masalah dan hipotesis ni kita tentukan pemboleh ubah. Jadi yang berubahnya kat sini kita tengok kuantiti air. Jadi dimanipulasi yang kita nak ubah ialah kuantiti air. Air tu banyak dan sedikit. Jadi kita nak tengok nanti iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ni yang kita nak tengok, yang kita nak ukur, yang kita nak catat. Okey, masa untuk garam larut. Jadi bila kita dah ada dua pemboleh ubah ni, kita tetapkan yang dimalarkan iaitu kuantiti garam, suhu air, masih guna yang sama. Yang ni kalau dimalar ni masih sama. Kita ubah air pun yang ni masih sama. Sebab ni macam dia punya asas lah. Dia punya penanda aras. Jadi tak boleh berubah. Yang air dah berubah, yang ni mesti sama. Kuantiti garam, suhu air, cara kacau. Kalau kacau slow ke perlahan, mesti semua slow, ikut sama je. Dan jenis garam. Kalau guna garam halus je. Kalau guna garam kasar je. Tak boleh ubah-ubah. Kemudian, bila kita dah kenal pasti pemboleh ubah, kita nak, kalau nak buat kat sekolah, boleh guna bika. Okay. Lepas tu air 50, 100, 150, 200 ml. Bila dah ada semua ni, kita pun jalankan eksperimen. Yang pertama letak air, lepas tu masukkan garam, kacau, catat masa. Okey, lepas tu ulang lagi air yang makin bertambah. Bila kita dah buat yang ni, masa dah dicatat, jadi kita rekodkan dalam jadual pemerhatian. Okey, kuantiti air dan masa yang kita catat. Daripada jadual ni, bila kita tafsir data, kita boleh tafsirkan dalam bentuk graf ataupun carta. Jadi bila kita dah ada ni, kita pun buat kesimpulan. Jadi kesimpulan kita, semakin bertambah kuantiti air, semakin berkurang masa untuk garam larut. Jadi kita laporkan eksperimen, kita buat laporan eksperimen. Itu ialah mengeksperimen. Yang mana semua ni menggunakan kemahiran proses sains yang pertama sampai yang kedua belas. Dan kita dah belajar dari tahun 1 sampai tahun 5. Tahun 6 ni cuma untuk ulang kaji. Okey. Jadi rumusannya ini ialah yang kita dah belajar, kemahiran saintifik mengeksperimen. Daripada kemahiran-kemahiran yang lain ni, okey, kita gunakan untuk mengeksperimen dan kita lakukan eksperimen. Okey. Okey, tugasan kamu, buku teks sains tahun 6, muka surat 13, soalan 5. Jadi kamu perlu salin, tulis hari dan tarikh. Hari dan tarikh. Lepas tu latihan KPS. Okey, soalan nombor 5, salin soalan, salin jadual ni elok-elok. Kemudian salin soalan A, tulis soalan. Okey, jarakkan 3 baris. Lepas tu salin soalan B, jarakkan 3 baris, salin soalan C, jarakkan 3 baris, salin soalan D. Okey, lepas tu jawab soalan A. Okey, bila jawab soalan A, bila dia bagi jadual, awak kena kenal pasti pemboleh ubah. Okey, yang ni ialah PDM, yang ni ialah PBB. Jadi bila dah salin, jawab soalan ni. Ni inferen. Inferen kita dah belajar dah minggu lepas. Sebab dia kata kenapa isi padu susu ternakan Cik Yusof dengan Cik Ramli tak sama. Awak tengoklah makin bertambah ke makin berkurang. Jadi kalau bertambah, awak boleh mula ayat isi padu susu yang diperah bagi ternakan Cik Yusof
Okey, lebih banyak berbanding Encik Ramli kerana. Inferennya kerana. Kerana apa? Awak fikirlah kerana kambingnya lebih besar ke, kambingnya lebih gemuk ke, kambingnya lebih cukup makan ke. Okey. Lepas tu selain daripada yang kalau kamu dah cerita pasal lebih besar, kamu ceritalah inferen lain ni pasal apa. Jadi kita bercerita pasal bakanya berlainan ke. Okey. Kemudian nyatakan hubungan. Okey, ni hubungan ni ialah hipotesis dan kesimpulan. Jadi hubungan ni semakin bertambah ke berkurang isi padu susu yang diperah, semakin bertambah ke berkurang bulan semakin ikut yang awak tulis kat sini tadi. Encik Ramli dengan Encik Yusof tu kambing dia apa yang beza? Saiz kambing ke? Okey. Kemudian pindahkan data dalam jadual ni ke dalam bentuk komunikasi yang sesuai. Jadi pada jadual ni awak boleh hasilkan graf. Okey, yang senang catat graf Okey, ni dalam buku teks sains tahun 6. Kemudian, cuti ni tugasan 2, muka surat 14. Okey, cikgu nak kamu buat eksperimen ni dan catatkan dalam buku sains. Okey, catatlah macam mana pun cikgu dah ajar kamu melaporkan eksperimen. Dicatatkan dalam buku. Okey, salin ni tajuk dia, tujuan, penyertaan masalah, alat, langkah-langkah ni salin. Kemudian awak buat. Okey, pita pengukur, baca, buat dan catatkan. Kita akan review hasil penyiasatan dalam kelas akan datang. InsyaAllah kalau kita buat Google Meet, kita akan bentangkan hasil dapatan kamu dalam kelas akan datang. Okey, cikgu pun akan buat kat rumah. Jadi kita tengok sama-sama macam mana hasil awak. Sama tak dengan hasil cikgu? Okey, kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Okey, semoga kamu buat latihan dan tugasan. Okey, jumpa lagi. Bye.